Aku bila movie zombie Korea Selatan ni kan, memang aku tertarik lah nak menonton. Sebab kalau korang pernah tengok review aku tentang Train to Busan, aku sangat menyukai filem tersebut. Semestinya series zombie kali ini pun aku layan jugalah nak menonton kan. Sebab siap ada mention "This will blow you away" lagi dekat media sosial. Betul ke kenyataan tu Kejap lagi aku akan ulas, okey? Jom. What's up guys, semoga hari-hari kita semua dipermudahkan segala urusan walaupun banyak halangan yang menimpa, amin. Untuk yang belum mengenali lagi, aku Topeng Man. Aku suka berbicara tentang movie dan kali ni aku nak layan series lah pula kan. Ok, series terbaru daripada Netflix yang berjudul All of Us Are Dead. Series ini tengah trending dekat platform Netflix sekarang ni. Korang kena layan sampai habis ulasan aku ini sebab di penghujungnya nanti aku akan bagi rate untuk series ini, okey? Sebelum aku mulakan guys, aku nak ucap dulu terima kasih, thank you very much kepada semua subscriber yang telah subscribe channel Topeng Man. Sekarang baru mencecah 1k lebih subscriber, okey? Channel aku ni masih baru lagi, belum sampai setahun pun. Kepada yang baru datang, jangan lupa untuk support channel Topeng Man dengan subscribe dan klik butang loceng supaya korang tak terlepas dengan review terbaru daripada Topeng Man, okey? Aku akan review sejujur-jujurnya secara profesional, jangan sentap je, okey? Kebenaran itu kadang-kala memang menyakitkan. Dah macam filem Boboiboy dah pula. Kebenaran perlu kan? Nasi goreng kampung telur mata. Jomlah guys, kita tengok dulu ringkasan cerita ni, okey? Jom. All of Us Are Dead merupakan series Netflix terbaru, 12 episod yang baru sahaja bermula 28 Januari yang lalu. Series ini dibintangi oleh Lee Yoo-mi, Byung Cho-kil, Hu Yu-lee dan banyak lagi pelakon-pelakon yang lain. Sorry okey kalau salah sebut, okey. Filem ini mengisahkan tentang pelajar sekolah menengah Korea yang menjalani hari persekolahan seperti kebiasaan sehinggalah ada seorang pelajar pulang dari makmal sains sekolah dijangkiti virus yang tidak diketahui. Jangkitan terus merebak ke seluruh kawasan persekolahan dan kemudiannya tersebar di seluruh semenanjung negeri tersebut. Kumpulan pelajar tersebut berusaha berjuang untuk bertahan hidup daripada serangan zombie sehinggalah bantuan datang tiba. Jomlah guys, kita tengok dulu apa yang best dalam series ini. Okey, jom. Yang pertama, aksi gore yang menarik. Aku antara peminat zombie dari Korea Selatan sebab zombie diorang ni kan jauh lebih agresif daripada zombie bodoh negara barat. Aku ni bukan peminat series sebenarnya, tapi bila dapat tahu zombie Korea Selatan, so aku layan lah juga sebab tengok trailer dia pun agak menarik. Aku suka aksi gore yang ditunjukkan dalam series ini walaupun kadang-kala adalah nampak longgar sikit kesan khas dia, namun boleh diterima. Darah-darah merecik sana sini kan, dan pelajar ini menentang zombie bukan guna senjata api tau, tapi diorang guna apa sahaja peralatan yang ada di sekolah tersebut. Orang Korea ni kan, aku pujilah, diorang ni pandai buat cerita zombie yang boleh memberi ketegangan dan debaran kepada korang. Pada aku, huru-hara oleh zombie yang ditunjukkan dalam series ini berjaya lah kan, ditambah lagi dengan soundtrack je yang kena dengan scene. Yang kedua, mesej menarik yang ditunjukkan. Walaupun series kali ini lebih memfokuskan kepada golongan pelajar, namun ada beberapa isu penting yang cuba diketengahkan dalam series kali ini. Antaranya ialah kiasan kepada beberapa isu semasa, politik yang kotor, sistem perundangan yang longgar dan ada beberapa isu lain yang sepatutnya perlu ditambah baik. Kalau berfokus kepada pengurusan sekolah pelajar tu pula, ianya cuba memberikan gambaran realiti dunia sebenar di mana situasi tersebut ada yang terjadi di sesebuah organisasi ataupun jabatan. Isu-isu lain pula mungkin agak klise seperti kisah cinta remaja, hubungan kekeluargaan, persahabatan, bromance, tidak menepati waktu, tekanan untuk berjaya yang menyakitkan, kes buli yang semakin menjadi-jadi dan lain-lain isu yang berkaitan dengan pelajar. Ianya juga digambarkan kepada kita yang manusia sebenarnya lebih teruk daripada zombie. Nice. Yang ketiga, pengembangan karakter yang menarik.
Pada aku kan, untuk mana-mana series pun memang kebanyakannya ada yang buat pengembangan karakter yang penting. Yelah, banyak episod kan, so banyak masa yang boleh diisi. Lainlah kalau movie atau filem kan yang terhad durasi jamnya. Begitu juga dengan series ini, setiap karakter cuba dikembangkan dengan lebih mendalam, walaupun kadang-kala terasa meleret-leret dan berulang. Dari segi lakonan, ada di kalangan mereka yang konsisten dan ada yang tak konsisten. Ada yang nampak hala tuju, ada yang berubah-ubah dan ada juga yang tiada hala tuju. Namun untuk kategori series, ianya still boleh diterima. Aku tak naklah sebut satu-satu nama yang aku maksudkan, kan jadi lain pula sebutan. Senang cerita, korang layan sendiri, okey? Jomlah guys, kita tengok pula apa yang aku rasa kurang sikit dalam series kali ini. Okey, jom. Yang pertama, series zombie yang klise. Cerita zombie ini pada aku dah wujud sejak tahun 70-an lagi. Istilah wabak zombie dan simptomnya bukanlah perkara baru untuk zaman sekarang. Tetapi kan, kenapa setiap kali cerita zombie mesti bermula dengan wabak yang kelihatan tiada siapa pun dalam cerita itu yang tahu dan bagaimana nak atasinya? Apa salahnya kan kalau ada watak yang tahu tentang wabak zombie dan tahu mengatasinya kan? Baru lain sikit kan? Ini tak, semua dalam tu macam zero je pasal zombie. Terlalu banyak scene just tengok je seseorang berubah menjadi zombie sebelum ambil tindakan. Sepatutnya kan ambil tindakan dulu sebelum ianya bertukar, betul tak? Pertama kali tu bolehlah diterima, ini banyak kali macam tak tahu langsung pasal zombie. Mula cerita tu ada kod geng dia yang sebut pernah tonton Train to Busan. Maknanya korang tahulah sedikit tentang pasal zombie, betul tak? Walaupun hanya menonton. Ini tak, macam tak tahu langsung, masih tak bertindak dalam keadaan yang dirasakan sesuai. Ya, mungkin ada yang kata tak sama kalau melalui sendiri ataupun sukar kalau melibatkan rakan maupun keluarga kan. Tetapi janganlah nampak keterlaluan tidak rasionalnya, okey? Got it! Yang kedua, durasi cerita terlalu panjang. Series ini ada 12 episod yang perlu korang tonton. Cerita dia simple je sebenarnya, tapi dibuat complicated untuk beberapa isu untuk memanjangkan cerita. Ada yang berjaya, ada yang tak. Ada juga scene yang meleret-leret, seperti banyak scene meratapi. Kadang-kadang saat-saat getir pun boleh meratapi. Banyak juga scene masing-masing karakter nak give up. Kenapa tak buat semua je kan, halang-halang? Kadang-kadang perkara sama je diulang dalam luahan. Ada scene duduk saja just menunggu. Dan ada satu episod tu kan, aku tak sure lah episod yang mana, hampir separuh episod dihabiskan hanya membuat toilet. Aku kata what? Benda tu perkara basic kot, boleh nak buat tapi tak perlu nak highlight sangat kot kan. Ada lagi lah beberapa scene lain yang aku rasa boleh disingkatkan dan disusun dengan lebih relevan durasinya. Pada aku kan 8 episod cukup kot kalau betul-betul dirangka perjalanan ceritanya. Yang ketiga, watak kurang memberi impak yang besar. Pada aku banyak karakter yang kurang memberi kesan kepada penonton dalam series kali ini. Banyak watak yang begitu cepat disingkirkan tanpa memberi peluang kepada watak tersebut memberi impak bagi menamatkan cerita mereka. Ada juga watak yang disimpan lama tetapi gagal memberi impak tersebut. So bila aku sebagai penonton tak rasa dekat dengan watak tersebut, bila diorang disingkirkan pun aku rasa macam tak ada feel je. Sikit-sikit je rasa. Tak tahulah kalau korang hati tisu ataupun peminat tega drama kan. Tapi bukan semua watak lah, okey? Ada juga yang berjaya memberi impak tetapi kebanyakannya tidak berjaya. Oh ya, aku pun tak berapa suka lah penggunaan banyak kata-kata kotor dalam series kali ini. Bersepah-sepah. Yang keempat, banyak perkara tidak rasional dan kurang logik. Kalau nak ulas satu-satu memang banyak lah, okey, sebab aku ni detail orangnya. Tapi aku akan ulas beberapa isu yang ketara je, okey. Antaranya banyak keputusan yang tidak bijak oleh sesetengah watak membawa kepada kesan bodoh. Ya, mungkin ada yang kata diorang ni just pelajar belasan tahun je kot kan. Manalah tahu nak buat keputusan.
Tapi kan masalahnya bukan pelajar pun tindakannya agak kurang bijak. Ada yang sepatutnya boleh selamat jadi tak selamat. Ish. Alasan nak mencerita virus lagi tak masuk akal. Kau cikgu kot, banyak tindakan bijak lain yang kau boleh buat bila anak kau kena bully. Pindahkan anak kau ke sekolah lain ke? Cari jalan untuk buktikan kesalahan tu ke kan? Guna status cikgu kau tu untuk desakan hukuman. Pergi hantar anak kau belajar seni mempertahankan diri. Dan banyak lagi kot alasan yang perlu kau fikir. Takkan aku pula nak fikir kan? Yang kelakarnya dia suruh orang ambil laptop sebab ada solution. Last kali aduh. Korang tengoklah sini, sakit hati je. Selain itu, penciptaan watak hub zombie, hub manusia dah menarik sebenarnya. Tapi kan, subplot dia agak mengecewakan. Si pembuli tak sup dengan watak utama. Yang aku sakit hati juga, watak gadis hub manusia, hub zombie tu kan. Orang yang paling dia nak bunuh adalah orang yang mempertahankan dan bersamanya di atas bumbung. What? Aku ingatkan dia akan bantu untuk fight zombie yang pembuli tu. Rupanya jauh tersasar. Aduh. Yang aku pelik juga, si ketua kelas ni, diorang semua dah sedia maklum kot dia tu siapa kan. Tapi tak boleh buat apa. Apa salahnya kau pergi keluar tengok jalan mana yang selamat kan? Pergi buat bunyi bising sikit bagi tarikan pada zombie kan? Tak pun cari je makanan kan? Ini tak. Sepanjang episod 1 hingga 12, selepas serangan zombie tu langsung tak makan. Makan pun ciput je untuk coklat tu kan. Aku ni pun kalau puasa sehari lesu semacam je badan kan. Korang pula dari mula sampai habis kuat, gagah, bertenaga pula. Dah macam iklan Milo lah pula. Aduh. Better korang jadi superhero je lah kan. Ada lagi lah banyak isu-isu lain yang aku malas nak ulas, yang korang perlu tonton sendiri, okay? Jomlah guys tengok berapa aku nak rate untuk series ini, okay? Jom. So guys, macam mana dengan markah yang aku bagi? Korang yang dah menonton tu setuju tak? Kalau tak setuju, tak ada masalah pun kalau korang nak share pendapat korang dekat ruangan komen kat bawah, okay? Just respect each other. Masing-masing ada pendapat tersendiri, okay? Secara keseluruhannya, series ini tidaklah sempurna, tetapi enjoy ditonton. Ada aksi gore dia, ada drama dia, ada emosi dia, komedi dia, dan ianya jauh lebih baik daripada filem zombie barat. So, kalau korang yang belum menonton tu, bolehlah tonton dekat platform Netflix. Sekarang ni masih trending, okay? Itu saja daripada aku guys. Jangan lupa subscribe, like dan komen pendapat korang. Aku Topeng Man Poyo tapi jujur. Boom.